ketiga, keempatnya apa tadi? Dah lupa ya. Yang KEA tu, estate. Kos pengeluaran tu. Ha? Secara estate tu. Lagi satu yang penting ialah kita nak wujudkan pengurusan sawah padi ni secara berpusat ataupun estate. Sekarang ni wah ni ada 2 hektar, ana 2 hektar, 1 hektar. Kan? Kalau masing-masing urus sawah dia tidak ekonomik. Tahu tak? Economic of scale tak dapat. So MADA sekarang telah pun laksanakan dan akan diperhebatkan program pengurusan sawah padi secara estate atau berpusat. Sekarang ini sebanyak 10,000 hektar telah pun masuk dalam program pengurusan sawah secara estate ini. Melalui pengurusan secara estate ataupun central ni, dia boleh banyak faedah yang dapat, menjimatkan kos, menjimatkan banyak perkara, dan boleh berkongsi dari segi infrastruktur, kos infrastruktur dan sebagainya. Dan telah terbukti pun yang 10,000 hektar itu hasil telah meningkat sebanyak 6%. 6% peningkatan hasil padi, iaitu daripada berapa? 6% tadi. Lupa ya. Jadi ada peningkatan. Walau macam mana pun, kita nak galakkan yang belum menyertai ni supaya menyertai. Dan untuk tujuan itu, kerajaan memberi insentif pula, iaitu beri RM2,000 1 hektar selama 5 musim. Tuan-tuan tanah yang mau menjoin pengurusan sawah mereka secara estate ni akan diberi insentif RM2,000 1 hektar 1 musim. Yalah, pengusaha lah. Tuan dah pengusaha lah juga. Dapat RM2,000 1 hektar. Jadi kalau dia ada 2 hektar dapat 4,000 1 musim. Kalau 5 musim RM20,000. Oi, banyak dapat duit tu. Kemudian selain daripada itu, hasil padi pun dia dapat juga. Untung daripada hasil padi tu. So ini caranya yang juga akan dapat bukan saja meningkatkan hasil padi, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani. Jadi itulah dianya program ataupun apa yang nak dilakukan oleh kerajaan dan MADA seterusnya bagi membela nasib petani yang saya sebutkan tadi. Minyak impak kepada golongan nelayan, impak macam mana? 20 sen. Signifikan lah. Saya rasa tak nampak impak yang negatif setakat ini. Itu yang orang politik tu saya kira lah. Yang dia orang pergi hasut petani, nelayan ke, hasut orang tu, hasut ni, tahu kat Facebook lah. Oh, tahniah lah. Dah harga. Dia tak tahu. You tahu tak? Sebelum naik ni, mesti kerajaan dah kaji sedalam-dalamnya. Dan yang mengkaji tu bukannya standard Rafizi. Orang pakar ekonomi. Ingat kerajaan Menteri Kewangan tu tak ada ke pakar ekonomi? Bukannya Datuk Najib suka-suka buat gitu. Dia dah buat kajian. Profesor lah, PhD itulah, PhD lah yang belajar universiti tinggi-tinggi ilmu ekonomi. Rafizi ni belajar apa? Dah, saya itu kesan tu jawab senang, orang tak faham. Naiknya tu sikit je, tetapi kita kesannya positif. Maksudnya kita nak menjaga ekonomi negara kita. Apabila ekonomi kita stabil, terus berkembang, rakyat juga senang, termasuk nelayan.
Sebab apa? Subsidi kita begitu tinggi sekarang ni. Dan sebabkan subsidi terlalu tinggi ni menyebabkan negara kita mengalami defisit. Physical deficit. Now saya tengok dah 5 lebih persen deficit. And very high deficit. Kita punya rating, rating negara kita di luar negara rendah. Bila rating rendah, pelabur dia takut nak datang melabur dalam negara kita. Bila pelabur tak datang, ekonomi kita akan terjejas. Bila ekonomi terjejas, rakyat juga yang susah. This is economics. Dia orang tak belajar ni. Tapi saya belajar. Itu sebab saya boleh ulas. So, kerancakan pembangunan ekonomi negara bergantung kepada apa? Kepada pelaburan. Sama ada domestik ataupun daripada luar. Luar nak melabur, orang dalam pun nak melabur, dia nak tengok ekonomi kita ini berkembang ke tidak. Kalau tak berkembang, siapa nak melabur? So nak berkembang, ekonomi mesti berkembang. Nak berkembang, kita punya rating, kita punya defisit mesti dikurangkan. Itu sebab kerajaan mempunyai sasaran untuk menurunkan defisit ni kepada kosong, zero. Dalam tempoh berapa? 2020 je. Then want to go for a zero deficit. Ini dia. Kita boleh bagi defisit, bagi, tapi dia akan memudaratkan ekonomi negara kita. Tak? So long term, not even long term, short term, ekonomi must grow. Ekonomi mesti grow, bertambah. Sekarang ni tengok, what happen now? We are affected sikit-sikit ada outflow of capital. Dan kita punya pertumbuhan ekonomi, kalau ikut yang terbaru ni, dah di-revise jadi berapa? 4 something. Dulu 5 something. Why? Because ada masalah sikit pasal kepercayaan dari segi pelabur. So, kita nak pulihkan ini balik. Kalau ekonomi tak rancak, betul, you pun tak ada kerja besok. Semua yang tak ada kerja. Newspaper kata, payahlah, kita tak mahu pakai banyak orang lah. Semua internet. Kena buang semua pun kena buang. Tak mahu pakai banyak orang. Satu orang bersudah lah. Apa banyak reporter. Tapi reporter, newspaper you boleh employ banyak reporter apabila dia boleh masuk income yang banyak daripada iklan. Mana nak datang iklan kalau ekonomi tak bagus? Siapa yang nak main iklan? Dah, jawab dah. Okay.